Hai, dalam video ni saya akan berkongsikan tempat untuk mendapat data terkini ke SOP terkini ataupun jenis bantuan daripada agensi ataupun daripada kementerian. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke Norm Lab. Ni adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Sebelum kita mulakan tutorial kita pada hari ini, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya. Kepada yang sudah, thank you very much for your support. Hari ini guys, saya nak berkongsikan dengan you guys sebab kadang-kadang orang tanya saya, Norman, sekarang ni kita kat fasa mana ni? Norman, boleh ke tak kita boleh buat ni? Norman, mana kita nak dapat data yang terkini? Norman, apa prosedur yang terkini? So, pening tak? Sebenarnya tak perlu you guys pening. Dapat satu portal atau satu lokasi di mana semua data dan informasi telah dikumpulkan atau we call it sebagai aggregated. So dia punya laman web rasminya adalah Pelan Pemulihan Negara. So maybe ada yang you guys maklum berkenaan dengan this portal atau tidak. I just nak share dengan you guys sebab dekat website ni adalah we call it sebagai dia dah aggregate dah. Lepas tu data dia adalah data yang terkini. So mula-mula pergi ke pelanpemulihannegara.gov.my. Saya akan sharekan dia punya link on the description. Okay, so kalau you all dah tengok balik, ni adalah muka depan atau muka hadapan of the website. Okay, so dia dah tulis kat sini adalah data yang terkini iaitu pada 14 Ogos 2021. So setiap hari dia akan update. Okay, so kalau you all tengok dekat sini, dia dah beritahu lah apa dia punya jenis, dia punya kes harian, dia punya penggunaan ICU dan so on. Okay, yang penting you guys tengok di belah bahagian atas adalah we call it sebagai rakyat atau perniagaan. So yang mana yang related lah. So senang cerita, kita tengok yang belah rakyat dahulu. Okay, so you all boleh klik pada butang rakyat. Okay, so the next step, apa yang website ni akan buat adalah dia akan detect di mana lokasi kita. So sebagai contoh, we all ambil adalah negeri Selangor. So dia dah beritahu kat sini, tengok. Dia dah tulis kat sini, kita sekarang berada di fasa yang pertama. So dia dah beritahu kat sini lah. Okay, pembelajaran secara maya. Okay, kalau kita nak keluar pun, radius di bawah 10 km dengan maksimum 2 orang. Lepas tu dia beritahu kita lah perkhidmatan perlu saja daripada 8 pagi sampai 8 malam. Dia dah beritahu dah. Okay, so dia dah tulis kat sini adalah ketahui dengan lebih lanjut, contoh berkenaan dengan pergerakan atau sukan. Let's say saya klik pada butang sukan. Okay, dia dah tulis kat sini. Okay, fasa 1 kita boleh jogging semua. Dibenarkan dengan penjarakan fizikal di kawasan perjiranan sahaja. So dia dah tulis kat sini. So hiburan, berkahwin dan so on. Okay. So dekat bawah ni dia dah tulis pun sekali, dia dah kumpulkan data adalah bantuan untuk rakyat. Dekat sini pun dah ada. So daripada agensi ataupun dengan kementerian yang lain. So salah satu contoh kita tengok ada iCitra dengan KWSP, bantuan prihatin rakyat di bawah LHDN dan so on. Okay. So dia dah beritahu dah dalam yang ni untuk negeri Selangor. Okay, contoh kita ambil negeri yang di bawah fasa 2. Contoh saya ambil Perak lah. Okey, kita dah tahu Perak. So, kita klik pada butang Perak. So, dalam Perak dia dah tulis kat sini, mereka berada di dalam fasa 2. So, apa yang dia boleh buat? Hanya kelas peperiksaan, okey, dan so on. Hanya bersukan di luar tanpa kontak. Ada contoh example. So, apa yang boleh dibuat? Tengok, makan dekat luar boleh tak dalam fasa 2? Untuk fasa 2, dia dah tulis kat sini. Jika individu telah divaksin lengkap, dibenarkan menjamu di tempat makanan dengan 50% kapasiti meja dengan penjarakan sosial dan pemantauan SOP. So dia dah beritahu kita. So contoh di Perak dia dah masuk ke fasa 2. So kalau kita lihat, tengok yang ada butang I tu. Contoh saya ambil butang I. Kita klik pada butang I, dia dah beritahu kita berkenaan dengan nilai atau indikator atau nilai ambang dia berkenaan dengan kita punya kes COVID-19. So dia dah tulis kat sini. Contoh kes baru, okay, 1003. Lepas tu kadar penggunaan ICU, lepas tu berapa banyak dia punya populasi dewasa yang telah divaksin penuh. So yang ni dah settle dah berkenaan dengan rakyat. Kalau kita tengok yang sebelah tu adalah berkenaan dengan perniagaan. Maksudnya untuk kita sebagai bisnes lah, untuk yang membuat bisnes. So contohlah saya ambil balik di Selangor dulu. So masih berada di dalam fasa 1. Okey, untuk perniagaan dia dah tulis di situ. Selepas tu kita tengok dia punya what can be done atau what cannot be done lah. So dia beritahu kita punya perkhidmatan essential sahaja. Lepas tu you all boleh tengok lah berkenaan dengan sektor-sektor yang melibatkan your business lah. So contoh di bahagian pendidikan, apa yang boleh atau apa yang tak boleh. Contoh fasa 1 untuk pendidikan, semua institusi pendidikan ditutup. Okay, untuk the next one adalah bantuan untuk perniagaan. So dia dah tulis kat situ. Contoh lah. Okay, bantuan bayaran balik pinjaman moratorium. Lepas tu ada skim pembiayaan informal, SPIN daripada Tekun, contoh. Lepas tu program subsidi upah daripada Pekeso and so on. So dia macam-macam lah, we call it sebagai bantuan yang melibatkan agensi dan juga badan kerajaan yang lain. Okay,
So pelis adalah berkenaan dengan fasa 3. Contoh untuk pelis pula, untuk fasa 3 saya dah beritahu kebanyakan penjagaan runcit boleh beroperasi. So hanya kelas peperiksaan boleh, pusat jagaan kanak-kanak boleh beroperasi and so on. Okay. So untuk fasa 3 kita tengok untuk rakyat pula macam mana dia orang boleh buat. Okay. Dia orang mesti lagi best ni. Okey, so contohlah semua sukan tanpa kontak dibenarkan. Untuk fasa 3 boleh menjamu di tempat makan. Wow, bestnya. Saya sampai dah lupa dah. Lepas tu 3 orang wakil isi rumah boleh keluar. Dia dah tulis kat sini. Contoh tengok bersukan. Tengok fasa 3 bestnya. Semua semua sukan tanpa kontak dibenarkan dengan SOP. Bestnya. Okey, so kalau kita tengok balik berkenaan dengan indikator dengan nilai ambang tu, okey, senang dia dah colorize dah. Contoh macam fasa 1 warna merah tu, tengok negeri-negeri mana. Yang fasa 2, okey, kita boleh tengok dengan fasa 3. So contoh macam tadi Perlis, tengok Perlis dia seorang je dekat Semenanjung. Okey, yang lain satu adalah di Sarawak. Fasa 4 belum lagi. Alright guys, so itu adalah sedikit sebanyak we call it sebagai informasi atau a one-stop center, okay, untuk semua orang untuk melihat we call it sebagai all the information atau data-data yang terkini yang melibatkan we call it our economy, especially dengan prosedur-prosedur berkenaan dengan COVID-19. Okay, so harapan saya at least you guys boleh share lah kepada kawan-kawan kita yang macam tak pasti ke, atau instead of you guys pergi tengok daripada website-website yang lain atau mendapat informasi we call it yang tidak sah lah. Not tidak sah lah. What do you say? Tak sahih Is that the correct word? I pun tak pasti. Unofficial punya information. So better lah pada pandangan saya you all boleh terus lihat di planpemulihandegara.gov.my. Alright guys, so itu sajalah video kita pada hari ini. So seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah. We see you in the next video. Thanks guys.